Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat dan mereka yang mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah, maka pernah satu ketika mendapat tahu bahawa ada rombongan daripada Mekah yang akan pergi ke negara Syria untuk berdagang, yang mana mereka adalah daripada golongan kafir Quraisy, orang-orang kafir musyrikin Mekah yang membawa barang-barang daripada penduduk Mekah. Di antara barangan yang dibawa itu adalah hak milik orang-orang Islam yang ditinggalkan kerana berhijrah ke kota Madinah. Namun ketika mereka itu, rombongan itu pergi melalui Madinah, Nabi, para sahabat dan juga para sahabat ingin menyekat rombongan tadi. Namun demikian, rombongan tadi terlepas. Lalulah sampai ke tempat yang dituju ke negara Syam sana, sehinggalah dikatakan selama beberapa lama dapat berita bahawa mereka akan pulang. Maka bila mereka pulang, mereka akan lalu dalam perjalanan mereka itu melalui kota Madinah. Tidak beberapa lama selepas peristiwa Rasulullah SAW keluar untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang besar yang menuju ke negara Syam, yang tidak berjaya itu, baginda telah dapat berita tentang kepulangan mereka. Lalu baginda menyeru kepada para sahabatnya, keluarlah kamu semua, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu harta ghanimah. Harta ghanimah ini adalah harta daripada rampasan perang, kesan daripada peperangan ataupun hasil daripada perang. Maka harta ini dia ada dua, satu dipanggil harta ghanimah, yang kedua dipanggil harta fai. Harta fai ini harta yang berlaku untuk memerangi orang kafir lalu tidak berlaku perang. Tidak berlaku perang, seumpama mereka menyerah kalah, maka harta itu dipanggil harta fai. Kalau berlaku perang, berlaku pertempuran, lalu kalah pihak musyrikin Mekah, lalu diambil harta itu dipanggil harta ghanimah dan boleh dibahagikan kepada para sahabat. Maka sebahagian daripada para sahabat menyahut seruan baginda untuk pergi menyekat rombongan tadi, dan mereka tahu akan berlaku peperangan, kerana Nabi kata semoga kamu akan dapat harta ghanimah. Jadi harta ghanimah ini perang, tetapi Nabi hanya menyuruh secara umum. Maknanya siapa nak pergi, siapa tidak mahu pergi pun tak apa, seolah-olah gitu. Ini kerana Rasulullah SAW tidak mengadakan kerahan tenaga. Malah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai tunggangan sekarang, maka dia hendaklah menyertai kami. Siapa yang ada tunggangan, maka boleh sertai kami. Dan baginda tidak menunggu mereka yang tunggangannya tidak ada. Maka dikatakan bahawa Nabi beritahu kepada sahabat, siapa yang ada tunggangan tu boleh mari ikut sertai baginda Rasulullah. Yang mana yang tidak ada, Nabi tidak tunggu. Kalau ada sahabat kata tunggu, saya nak cari kenderaan dulu, Nabi tidak tunggu. Maka Rasulullah keluar pada waktu malam yang ketiga di bulan Ramadan. Dah bila Nabi tinggalkan, keluar daripada kota Madinah, bagaimana orang Madinah yang sebelum daripada ini, yang ketika itu orang Madinah sembahyang berimamkan baginda Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah keluar daripada kota Madinah untuk menyekat rombongan tadi, bagaimana dengan orang Madinah? Maka Rasulullah melantik Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ada riwayat mengatakan namanya yang paling masyhur ataupun yang paling rajih, namanya adalah Amr ibnu Qais ibnu Zaidah. Maka dikatakan bahawa ibunya bernama Ummul Maktum.
dan beliau merupakan sepupu Khadijah tapi sebelah ibu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, dan telah memeluk Islam di kalangan muhajirin yang awal-awal berhijrah. Beliau dikatakan bahawa seorang yang buta, walaupun dia buta tetapi dia berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, dan Rasulullah melantik Abdullah ibnu Ummi Maktum ini menjadi imam bila mana Nabi tidak ada di kota Madinah. Maka dikatakan bahawa Abdullah ibnu Ummi Maktum inilah yang menyebabkan Nabi ditegur oleh Allah. Kerana ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi mengajak manusia beriman kepada Allah Ta'ala, di antara orang yang Nabi ajak ini terdiri daripada pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah. Maka bila dipilihnya pemimpin tadi nak berjumpa dengan Rasulullah, tengah Nabi berdakwah, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bila datang sahaja, dia kata, ya Muhammad, alimni bima allamakallah. Wahai Muhammad, ajarkan kepada aku apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Ketika dia minta suruh ajar nak beriman kepada Allah, Nabi berpaling dan bermasam muka. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu ini masam muka dan berpaling, tidak suka dengan orang datang tadi ketika datangnya seorang yang buta. Padahal seorang yang buta itu datang itu benar-benar nak beriman. Yang berada di hadapan Rasulullah itu tidak beri jaminan lagi nak beriman. Maka akhirnya Allah Ta'ala menegur baginda Rasulullah SAW, dan dengan dia inilah turunnya surah Abasa wa Tawalla. Maka dia seorang yang buta, dan beliau juga merupakan muazzin Rasulullah SAW selepas daripada Sayyidina Bilal ibn Rabah. Yang menariknya, dikatakan bahawa Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, dia ini keluar berperang walaupun dia buta. Dia minta dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, masih itu zaman Khalifah Umar Al-Khattab, minta nak pergi perang. Sayyidina Umar kata, tak boleh, mu nak perang macam mana, kamu ini buta. Dia pernah minta doa dengan Rasulullah SAW, dia nak mati syahid pada jalan Allah. Maka Rasulullah setuju nak doa ke dia. Oh, kalau macam tu tak apalah. Maka pergi berperang dalam satu peperangan yang dipanggil peperangan Al-Qadisiyah. Maka dia pergi berperang, maka mati syahid dia pada jalan Allah Ta'ala, pergi berperang dalam keadaan buta. Maknanya kalau kita yang lemah iman ini, kita kata orang buta selamatlah, tak pergi berperang. Tetapi dia ingin pergi berperang walaupun dia seorang yang buta. Lalu selepas melantik Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya di kota Madinah, maka seramai 313 orang berangkat pergi keluar bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Bilangan orang Ansar lebih daripada 240 orang. Orang Ansar ni orang Madinah. Orang Madinah memang lebih ramai daripada orang Muhajirin, dan bakinya lain lebih daripada 240 tu daripada orang-orang Muhajirin. Pergi keluar daripada Madinah untuk menyekat rombongan tadi. Maka terdapat 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Kuda hanya 2 ekor. 2 ekor kuda sahaja dan 70 unta yang menjadi tunggangan mereka. Hak menunggang unta gila-gila pula. Jalan kaki, ni bawa unta, ni naik. Jalan kaki, ni letih pula. Ni letih, ni naik unta, ni turun pula nak pergi perang. Maknanya begitu. Dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan yang mana, dalam keadaan yang tidak sebagaimana orang musyrikin Mekah. Maka yang membawa panji itu, yang membawa bendera itu adalah Mus'ab ibnu Umair Al-Abdari. Dikatakan bahawa masa saya belajar dahulu, kata guru saya, dalam peperangan di zaman Rasulullah mesti ada orang yang pegang bendera. Maka yang pegang bendera ini orang yang utama. Kalau jatuh dia, bendera itu jatuh, boleh membawa pada kekalahan. Maka dilantiknya Mus'ab ibnu Umair yang membawa bendera tadi, yang mengetuai pasukan tadi, di samping di bawah arahan baginda Rasulullah SAW. Berita keluarnya Nabi dengan para sahabat akhirnya diketahui oleh orang-orang musyrikin Mekah. Diketahui bahawa Muhammad dan sahabatnya itu keluar untuk menyekat rombongan Abu Sufyan ini, ataupun rombongan musyrikin Mekah yang balik daripada Syam. Balik daripada Syam akan lalu kota Madinah. Jadi nak sekat Madinah. Nak sekat dalam perjalanan tadi,
supaya dapat mengambil hak orang-orang Islam tadi. Lalulah apabila Abu Sufyan mengetahui bahawa Rasulullah SAW telah keluar, tujuan Rasulullah keluar untuk menghalangnya, dia pun mengupah seorang penunggang untuk bertemu orang-orang Quraisy dan memberitahu kepada mereka apa yang berlaku. Akhirnya Abu Sufyan ini upah seorang yang penunggang kuda yang mahir, yang boleh pergi cepat-cepat, beri laporan ke kota Mekah kepada orang musyrik Mekah, beritahu bahawa rombongan Muhammad ada keluar untuk menyekat rombongan kita. Rombongan kita tu rombongan siapa? Rombongan Abu Sufyan. Masa itu Abu Sufyan tidak beriman lagi. Lalu dalam keadaan macam itu, bila dapat tahu Abu Jahal, maka marah Abu Jahal. Marah dia Abu Jahal tadi. Lalu dikatakan bahawa apabila orang-orang Quraisy mendapat berita tersebut, semangat mereka membara dan mereka merasa bimbang terhadap keselamatan perniagaan mereka. Orang-orang kafir musyrikin Mekah ini, bila sahaja tengok Muhammad dan sahabatnya, para sahabat ini bersama dengan baginda Rasulullah SAW keluar, mereka dapat rasa mungkin akan berlaku peperangan dengan Muhammad dan sahabatnya. Dan Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Nabi. Apa kelebihan kepada Nabi? Di antaranya Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Nabi. Nabi ini mempunyai jawami'ul kalim, percakapan yang ringkas tapi maksud yang luas. Percakapan dia, jawami'ul kalim ni, percakapan Nabi ni percakapan yang berilmu. Maknanya Allah Ta'ala bagi. Kemudian Allah Ta'ala beri umat Muhammad ini boleh sujud di mana-mana saja tempat yang dia nak sujud, nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan di antaranya dibagi lagi bahawa umat Nabi Muhammad ini boleh harta-harta ghanimah. Umat Nabi Muslim mana boleh. Kalau dia ambil harta-harta ghanimah, dia kena letak satu tempat, lepas tu munajat pada Allah, lalu Allah Ta'ala hantarkan api, lalu dia sambar oleh api tadi. Tapi umat Nabi Muhammad boleh harta-harta ghanimah. Di antaranya Allah Ta'ala beri kegerunan kepada Rasulullah SAW oleh orang kafir. Orang kafir musyrikin Mekah, kalau dia nak berperang dengan Rasulullah, hatinya akan rasa takut, rasa gelisah, sehingga dikatakan 40 hari tak berapa nak jenera tidur, 40 hari tak berapa nak sedap makan. Pasal takut. Tapi takut dalam hati, nak khabar aku tak berani nak perang, rasa kena marah dia Abu Jahal. Maknanya akhir sekali dia ini simpan rasa takut dia. Kalau kata tidak mau pergi perang, maka akan dituduh penakut, tak berani dan sebagainya. Tetapi mereka, dalam hati mereka rasa takut. Allah Ta'ala campakkan kegerunan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah. Sebab itu orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, kalau dia beramal dengan Islam, orang kafir akan turun pada dia. Man khafa Allah khafa kulla syai. Sesiapa yang takut kepada Allah, maka semua takut pada dia. Lalu dikatakan bahawa dalam keadaan macam itu mereka bimbang. Bimbang itu ialah satu, bimbang nyawa, dua, bimbang perniagaan. Sebab itu disebut di dalam hadis, apabila seseorang itu mahu berjihad pada jalan Allah, maka syaitan dan nafsu akan membimbangkan dia. Apa yang dibimbangkan dia? Kalau kamu pergi perang, matilah kamu, habis nyawa kamu. Kita tak duduk tempat aman ni, kita tak terasa. Tapi orang yang duduk tempat yang berlaku peperangan, dia akan rasa. Maknanya, maka mari rasa takut, hilanglah nyawa kamu, kaya matilah kamu. Tapi kalau dia lawan lagi, tak apa nak pergi berperang juga, habislah pula harta-harta kamu, harta-harta perniagaan kamu. Lepas pada tu kita lawan pula, habis pula anak-anak kamu. Kalau kamu mati, kesian anak kamu, isteri kamu nanti orang lain kahwin, macam-macam. Sehingga dia lawan untuk berjihad fisabilillah. Maka rasa bimbang tentang perniagaan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Dengan itu, walaupun demikian, orang kafir musyrikin Mekah, pimpinan Abu Sufyan mengarahkan orang-orang Mekah keluar untuk menentang Muhammad, untuk menentang Rasulullah SAW. Maka diadakan kerahan. Tidak ada seorang pembesar musyrikin Mekah kecuali semuanya hadir. Tak ada seorang je yang tidak hadir. Yang tidak hadir ni Abu Lahab. Abu Lahab yang tidak hadir. Tu kamu lalu aku tak pergi, saya takut pula. Memang tak pergi.
tetapi nak beritahu dia ini telah mewakilkan, walaupun dia tak pergi tak apa, ganti Al-As ibnu Hisham, ambil ganti bagi pihak dia. Abu Jahal dan juga Abu Sufyan, Abu Jahal dan juga pembesar-pembesar musyrik Mekah mengerahkan orang-orang pemuda-pemuda hendaklah keluar untuk menentang Muhammad, hendaklah keluar untuk maknanya melawan tentera Muhammad. Lalu dalam keadaan macam itu, Abu Lahab dia menggantikan Al-As ibnu Hisham Al-Mughirah sebagai ganti dirinya. Maknanya tak berganti orang ini, maka dia tak pergi, dia pun tidak pergi. Maka Umayyah bin Khalaf takut sebenarnya. Umayyah bin Khalaf, siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf adalah orang yang menyeksa Bilal ibnu Rabah. Orang yang menyeksa Bilal ibnu Rabah ini Umayyah bin Khalaf. Dia di kalangan pembesar musyrikin Mekah. Lalu dia katakan bahawa Umayyah bin Khalaf ni dia tak mau pergi kok. Dia tengok Abu Lahab tak mau pergi, dia pun tidak mau pergi kok. Dia tidak mau pergi. Sebab apa dia tidak mau pergi? Kerana ada peristiwa di atas Sa'ad ibnu Mu'az. Ketika Sa'ad ibnu Mu'az melakukan umrah, Rasulullah berhijrah. Selepas Rasulullah berhijrah, Sa'ad bin Mu'az berkata, dalam kata-kata ini ada hadis riwayat daripada Bukhari, dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka akan membunuh kamu. Orang-orang Islam akan bunuh pokok kamu. Ingat kata-kata Sa'ad bin Mu'az kata nanti orang Islam akan datang bunuh kamu pula. Dia tanya pula, dah kat mana? Kat Mekah? Tak tahu. Rasulullah kata orang Islam akan bunuh kamu. Kamu itu termasuk siapa? Termasuk Abu Lahab. Termasuk dengan ni Umayyah bin Khalaf. Kamu nanti akan dibunuh oleh orang Islam. Dah kat mana kamu kata tu? Tidak tahu, tapi Rasulullah mengatakan demikian. Masa itu peristiwa di Mekah. Masa itu Rasulullah sudah berhijrah. Sa'ad ibnu Mu'az belum lagi berhijrah, tapi masa bertemu dengan Umayyah bin Khalaf, dia berkata, mengatakan bahawa kamu nanti akan dibunuh. Dan mu tahu di mana? Rasulullah beritahu, kat Mekah ke ni? Nak bunuh aku kat Mekah? Tak tahulah, tak semestinya di Mekah. Maka ketika berlaku perang, dia teringat, dulu Sa'ad bin Mu'az kata, mati aku kali, aku akan dibunuh, dan orang-orang Mekah pun akan dibunuh nanti. Lalu dalam keadaan tu rasa takut. Dia rasa takut. Sebenarnya daripada peristiwa Sa'ad bin Mu'az kata begitu, Umayyah bin Khalaf kata, kalau tidak di Mekah, senang saja, aku tidak mau keluar Mekah. Dia kata, kalau aku tidak mati di Mekah, aku tidak akan keluar daripada Mekah. Maka Umayyah bin Khalaf bersumpah, sesungguhnya dia telah bersumpah dia tidak mau keluar daripada Mekah. Kata Sa'ad tak tahulah di Mekah ke tidak Mekah. Maka dalam keadaan macam itu, kalau macam itu dia tidak mahu keluar. Maka ketika Abu Jahal keluar, semua orang-orang Mekah hendaklah keluar untuk menentang Muhammad. Mereka bergerak, pemimpin-pemimpin keluar, dan mereka tahu Abu Lahab tidak keluar. Tapi tidak keluar pun digantikan oleh Al-As ibnu Hisham untuk keluar menggantikan dia. Tiba-tiba tanya dengan Umayyah, dah mau macam mana? Aku rasa tak rugi juga. Umayyah bin Khalaf rasa tak mau pergi, rasa tak sedar hati rasa tidak mahu pergi. Betul kamu tidak mahu pergi? Ya, rasa-rasa tidak mahu pergi, rasa berat hati saya nak pergi. Akhirnya diberitahu oleh Abu Jahal. Abu Jahal kata, mana boleh, dia di antara pemimpin besar Mekah, dan dia dahulu di antara orang yang kuat menentang Muhammad. Tiba-tiba sebab kita dah sepakat nak menentang Muhammad, dia pula tak mau pergi. Maka Abu Jahal pergi jumpa, Umayyah, aku nak tanya sikit, betul ke kamu tak mau pergi? Maaf, kalau ikutkan gitulah. Marah Abu Jahal, parut ya bebe kau ni tak tahulah. Maka dia pun kata kepada Abu Jahal kata kepada Umayyah. Maka dalam keadaan macam tu katanya, tak apalah, kalau macam tu aku pergi ya. Sebab orang-orang Arab ni pemimpin-pemimpin dia satu je, dia tak boleh kalau orang kata dia lemah, penakut, pengecut. Kamu ni pemimpin saja kalau tahu macam ni, benda-benda yang melemahkan semangat, dia tak boleh. Maknanya dia tunjuk dia DBR ni pun. Jadi dalam keadaan macam tu dia nak pergi ni dalam keadaan hati yang serba salah, amat serba salah. Dalam keadaan tidak berapa mau pergi. Lalu dia niat dalam hati, kalau aku pergi kat medan perang sekejap aku tembus lagi je. Maknanya dia niat macam itu. Tujuan dia apa? Tujuannya nak memenuhi
permintaan Abu Jahal, dan dia niat dia akan pergi ke medan perang tu, kalau ada peluang lari dia akan lari. Itu niatnya. Walaupun demikian Allah Ta'ala telah mengatur segala-galanya. Allah Ta'ala telah menetap segala-galanya, maka berlakulah apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka dia dikatakan terbunuh di medan Badar. Mati. Maknanya di medan Badar, orang hok cari dia bila lah? Dulu dia siapa bila cari dia. Lalu dikatakan bahawa setelah diberi, dipujuk, kemudian dimarah, dicela, akhirnya takpelah dia pun pergi juga dan bersiap sedia dengan pasukan musyrikin Mekah. Disebabkan apa yang berlaku, para pembesar Quraisy bersepakat untuk keluar menghadapi Nabi. Mereka sepakat ramai-ramai, mereka keluar dengan rasa berat, rasa malas, rasa takut dalam hati mereka. Maka macam mana nak hilang perasaan ni? Macam mana nak hilang perasaan ni? Maka mereka bermusyawarah. Macam mana kita ni, satu kita duk bimbang, di antara kita ni ada juga takut orang lari medan perang dan sebagainya. Akhirnya kita kata gini, kita panggil lah, kita sediakan minuman-minuman arak dan kita panggil perempuan-perempuan. Ini berlaku dalam perang Badar. Puak musyrikin Mekah, mereka bawa wanita-wanita untuk mereka berboya-boya, bawa minuman keras, arak-arak pun ada. Dan dalam keadaan macam itu dikatakan juga bawa harta-harta. Tujuan apa dia bawa harta-harta ni? Tujuan dia kalau tidak bawa harta, maka takut lari medan perang. Kalau lari medan perang, harta tak dapat. Maka segala orang yang dikerah untuk pergi berperang kena istihad harta dia. Harta dia banyak mana, kena bawa pergi perang. Itu orang Islam dapat harta ghanimah. Kenapa perlu ada harta? Itu sebagai carangan. Kalau tidak lari pada medan perang, kerana perjuangan mereka untuk apa? Sedangkan untuk Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, para sahabat Nabi, mereka ingin syahid pada jalan Allah. Mereka ingin mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedikit pun tidak mengejarkan harta. Sedangkan harta mereka sudah tinggalkan ketika mereka berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala berfirman, wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah. Mereka minum arak, mereka berpoya-poya, mereka bersuka-suka. Maka dalam keadaan macam itu, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Allah Ta'ala menceritakan kepada baginda Rasulullah SAW amalan orang-orang kafir musyrikin Mekah itu ketika mahu memerangi Rasulullah. Mereka itu berseronok-seronok, berpoya-poya, dan mereka melakukan kerja yang salah. Allah Ta'ala bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, la ghaliba lakumul yaum, kamu tidak akan dikalahkan. Kamu tidak akan dikalahkan daripada manusia. Wa inni jarul lakum, aku ini jiran kamu, aku ini penolong kamu, aku ini pelindung kamu. Dapat daripada Allah Ta'ala jaminan. Adakah Rasulullah duduk saja elak-elak bawa kita akan menang? Ada? Nabi beritahu, Nabi tidak ajar sahabat terlalu overconfident, terlalu yakin sangat sampai bersenang-senang, tidak. Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Rasulullah. Allah Ta'ala kata, la ghaliba lakumul yawm, hari ini kamu tidak dikalahkan. Sebab apa? Wa inni jarul lakum, kerana Allah Ta'ala menolong kamu, bersama dengan kamu. Nabi tahu, tetapi Nabi tetap mempersiapkan tentera dia. Nabi tetap mengajak mana-mana yang boleh ada kenderaan, mari. Tak ada kenderaan, maknanya ada kekuatan, mari. Kalau kata tidak ada kenderaan tapi ada kekuatan, pandai main pedang, berani dan sebagainya, tak apa, tak ada kenderaan, main gila-gila saja. Maka naik unta, turun orang ni pula orang ni. Rasulullah pun gila dengan sahabat. Maka ketika Rasulullah bergila dengan sahabat, giliran Rasulullah naik atas, maka sahabat pun bawa jalan kaki. Maka giliran Rasulullah turun, sahabat kena naik atas, sahabat tamu, biar Rasulullah naik sama lah. Maknanya, ya Rasulullah naik sama lah, yang kita jalan kaki. Mak Rasulullah mana boleh?
Rasulullah suruh ikut. Maka Rasulullah suruh naik, Rasulullah jalan kaki. Bergilir-gilir belaka, maknanya demikian Rasulullah hajar para sahabat. Dalam keadaan macam itu, tindakan syaitan ini telah diumpamakan oleh Allah di dalam ayat lain yang boleh dijadikan pengajaran kepada mereka yang berakal. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sikap mereka sama seperti sikap syaitan. Ini kata Allah. Allah Ta'ala kata sikap mereka sama seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia, kufurlah kamu, kata syaitan pada manusia. Maka tak kala manusia telah kufur, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini cerita, ada diceritakan bahawa ketika mana syaitan menggoda seorang soleh, lalu orang soleh tadi ikut dia, akhirnya jadi kufur. Kufurlah kamu. Bila kufur, orang soleh tadi minta tolong, aku berlepas diri dengan Allah. Sebenarnya orang-orang kafir musyrikin Mekah yang ingin memerangi Nabi, dia terpedaya dengan pujukan syaitan. Sedangkan hati mereka, kalau benar-benar ikut hatinya, mereka tidak akan pergi berperang. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah campakkan rasa gerun kepada baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi dalam mengisahkan peristiwa ini, falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibayya wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Maka apabila kedua-dua pihak saling lihat-melihat, maknanya saling berhadapan bertempur, syaitan itu berundur ke belakang. Syaitan tak tolong dah. Tak tolong. Yang jadi mereka semangat, hati rasa takut tapi pergi berperang, mereka dibisikkan oleh syaitan. Allah, Muhammad ni tentera dia tak kuat, tentera dia tak banyak, kamu punya kelengkapan lebih, takkanlah kamu tak dapat mengalahkan mereka. Hati takut tapi tubuh pergi berperang. Hati mereka takut, sebenarnya dalam hati mereka makan pun tak selera, tidur tak nyelera. Maknanya, tapi kenapa juga? Pergi juga. Syaitan membisik-bisikkan dia, jangan takut, jangan takut. Tentera kamu lebih ramai, kelengkapan tentera kamu lebih. Adapun tentera Islam tidak bergantung dengan zahir. Lalu Allah Ta'ala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada tentera Badar walaupun dalam keadaan azillah. Azillah ni dalam keadaan lemah, hanya 2 ekor kuda, 70 ekor unta, nak berlawan dengan tentera musyrikin Mekah, dan juga dengan kelengkapan perang yang begitu hebat. Tapi Allah Ta'ala beri jaminan. Tapi formula dia, syarat dia apa dia? Fattaqullah, mesti bertakwa pada Allah, mesti dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam keadaan macam itu, bilangan orang-orang musyrikin yang keluar untuk menghadapi Rasulullah SAW ialah lebih kurang 1000 orang ataupun lebih kurang 950 orang. Antara 950 orang hingga 1000 orang. Mereka membawa 100 ekor kuda. Tentera Islam 2 ekor, dan tentera kafir musyrikin Mekah 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Maknanya, dan tentera Islam 70 ekor unta. Kuda 2 ekor je kuda, tentera kafir 100 ekor. Maka dibisikkan oleh syaitan, Allah takkanlah kalau ni tentera kamu hebat, bilangan kuda, bilangan unta, bilangan baju perang, bilangan pedang dan sebagainya, tentera kamu lebih hebat, lebih berani, Muhammad ini ramai daripada hamba dan sebagainya, maka dia pun jadi semangat untuk berperang. Maka Rasulullah SAW sedikit pun tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang musyrikin Mekah. Adakah Nabi tahu Abu Jahal duk kerah tu? Tak tahu. Mana mereka duk kerah, duk semangat kerah, maknanya panggil ramai-ramai itu. Maka tujuan baginda SAW keluar untuk menghalang rombongan dagang. Dengan itu baginda berkhemah di Buyut As-Saqya di luar kota Madinah. Lalu dikatakan bahawa tidaklah niat sampai nak berperang begitu sekali. Maka baginda memeriksa tentera.
Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar mereka yang tidak mampu berperang ke kota Madinah. Tengok kalau ada sakit-sakit, cek sikit. Oh ada sakit lelah. Kalau sakit lelah tak boleh lah. Takut kena mana? Takut dorok balik. Maknanya tapis lagi cek, maknanya tentera tengok mana-mana yang sakit, mana-mana yang tidak boleh pergi berperang, Nabi hantar balik ke kota Madinah. Kemudian Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar 2 orang pengintip untuk mendapatkan berita mengenai pergerakan rombongan dagang tadi. Pergi hantar yang macam mana, yang boleh naik kuda yang cepat, boleh pula yang tahu jalan-jalan. Kan pergi mengintip balik-balik sesat, mana tak mari-mari. Mana yang tahu jalan, yang mahir main kuda, dan juga maknanya orang yang boleh main senjata, yang pandai mempertahankan diri juga. Maka Nabi hantar. Apabila sampai di Rawha, di satu tempat di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita tentang perjalanan tentera Quraisy untuk mempertahankan rombongan dagang mereka. Kedua-dua orang pengintip memberitahu baginda bahawa rombongan dagang akan sampai di Badar, di medan Badar besok lusa. Ada dah rombongan tu jauh lagi. Tapi kalau kira-kira dengan pergerakan mereka yang ramai ini, dengan barang-barang yang banyak, jangka kalau sampai di satu tempat yang bernama Badar, boleh jadi besok atau lusa. Kalau dia terus berjalan, besok sampai. Kalau dia berehat-rehat pula, mungkin lusa sampai. Dah kalau begitu, Nabi kena siap dulu lah. Pastikan sebelum besok, sebelum lusa, Nabi kena ada di medan Badar. Dalam keadaan begitu, maka selepas itu Rasulullah mengumpulkan ketua-ketua tentera dan berkata, wahai orang ramai, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku 2 golongan. Ia adalah untuk kamu, rombongan dagang ataupun tentera Quraisy. Akan ada satu rombongan dagang, satu tentera Quraisy. Tentera Quraisy hak daripada mana? Tu hak Abu Jahal. Macam mana Rasulullah bagi tahu? Boleh tahu? Maksudnya Rasulullah tidak tahu. Lepas tu Rasulullah kumpul, selepas dapat tu, aku dijanjikan ataupun diberitahu bahawa Allah Ta'ala telah menjanjikan ataupun Allah Ta'ala telah memberitahu kepada aku bahawa ada dua golongan. Satu golongan hak balik dagang, hak kita nak sekat. Ada satu lagi rombongan tentera. Maknanya mereka bersiap sedia. Inilah satu ketika peristiwa Al-Abbas. Al-Abbas ni salah seorang daripada bapa saudara Nabi, tetapi dia tak beriman lagi. Jadi bila mana nak berperang, orang-orang kafir musyrikin Mekah mesti dikerah, mesti kena bawa harta. Raja dicek harta. Maknanya, maka Al-Abbas ini dia berpakat dengan isterinya. Dia berpakat dengan isterinya, sebahagian harta dibawa, sebahagian harta disimpan. Maka dia pergi malam-malam dengan isterinya sahaja. Maka dia keluar bawa harta. Kemudian dia pergi dekat satu tempat, dia pun gali-gali, dia pun tanam. Dia pun tanda, ini harta kita. Jadi kalaulah pergi perang nanti, kalau mati, maknanya boleh guna harta ini. Dan kalau bawa habis, kalaulah mana dia mati, harta ni pun mungkin dirampas oleh orang Islam, tak ada apa-apa. Jadi kalau orang tengok, kalau orang balik cek kat rumah, ada lagi harta, kita kata tidak ada. Maka dia pun simpan harta dalam satu tempat di padang pasir, hanya Allah yang tahu. Maka dua ini, Al-Abbas dengan isterinya, menyangka tak ada orang yang tahu. Lalu dia pun simpan harta, pergi berperang. Dikisahkan bahawa Al-Abbas ini menjadi tawanan perang. Bila jadi tawanan perang, Rasulullah tanya, tebuh hari kamu? Mana ada binti? Dia kata, mana ada binti? Kamu ada duit? Tak ada, tak percaya, pergi cek rumah. Memang kalau cek tak ada, dia simpan dah. Dia dah simpan rumah, simpan di bank. Mana? Pergi cek rumah ada tak? Tak ada, memang tak ada. Dah masa lagi bawa habis dah. Takkan kamu tidak mahu tebus diri kamu? Tebus, kalau tebus dengan duit yang kamu ada. Mana ada duit? Rasulullah kata, betul tak? Ada satu malam keluar pergi tanam duit. Rasulullah cerita peristiwa tu. Mau tahu mana? Rasulullah kata, tahu dia macam mana? Allah Ta'ala beritahu kamu. Memang tak ada apa-apa. Tak ada orang WhatsApp, tak ada orang atau gambar, tak ada apa-apa. Tiba-tiba mari tahu saja.
kata Rasulullah, Allah Ta'ala beritahu pada aku. Maka demikian juga ketika Rasulullah mengantar 2 pengintip kemudian balik, dia kata, ya Rasulullah, tentera dia tak lama dah nak sampai dah. Kalau dia terus tak berhenti, esok sampai. Kalau berhenti, lusa sampai di medan Badar. Kata Rasulullah pada sahabat, Allah Ta'ala beritahu kepada aku, bukan pasukan rombongan dagangan saja, ada satu lagi pasukan yang akan datang, itu pasukan tentera. Allah Ta'ala memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa Rasulullah dapat memastikan bahawa sebahagian muslimin mengharapkan agar mereka bertemu dengan golongan yang tidak mempunyai kekuatan ketenteraan. Jadi bila sahaja Rasulullah kata macam tu, mula sahabat sebimbang, apa dah, ramai mana orang mari tu? Rasulullah tahu ramai mana, semua Allah Ta'ala beritahu. Maka mereka sudah dapat gambar, sahabat dapat gambar, oh kita mari dengan 2 ekor kuda, 70 tu nak tahan rombongan dia, bukan nak pergi berperang. Bukan nak pergi berperang. Dah dia mari dengan pasukan perang, sudah pasti dengan kelengkapan perang dan sebagainya. Ketika itu syaitan datang. Diceritakan bahawa ketika mana mereka itu bercakap tentang kekuatan tentera, syaitan ganggu orang sahabat Nabi. Hai, bahaya kamu kalau kamu perang kalah, kamu tak boleh pergi gini-gini dan sebagainya. Sehingga Nabi SAW memberitahu kepada sahabat, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Lalu mereka tetap semakin digoda oleh syaitan, semakin kuat imannya. Lalu Nabi tanya, macam mana kamu semua, siapa nak balik-balik? Sahabat kata, kami tidak akan kata sebagaimana umat Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, mu nak pergi perang-perang, aku nak balik. Maknanya umat Nabi Musa kata kepada Nabi Musa, tapi kami ini akan mengatakan kepadamu, ya Rasulullah, kalau kamu pergi berperang, kami juga sama-sama berperang. Maka mereka bersumpah setia. Dah mana cerita, nak balik ke nak bersama? Lalu dia tetap nak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rombongan dagang kerana ingin mendapatkan harta yang dibawa, dia sangka hanya bertemu dengan rombongan dagang saja kerana dapat harta. Rupanya kena tembung juga dengan pasukan tentera. Mereka berkata, kenapa tak beritahu awal yang kita ni nak mari perang? Apa tak khabar awal-awal? Maknanya yang kita pun tak bawa lah senjata lebih-lebih kurang gitu. Kadang-kadang tak bawa lah persiapan. Tak ada persiapan. Maka Allah Ta'ala beritahu. Apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada mereka itu? Oh, nampak gaya kena sambung minggu depan pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.